Maka cuba bayangkan betapa besarnya dosa kalau menyiksa itu dilakukan kepada manusia. Orang tak mau cucuk dos ketiga, hang duk paksa juga. Ada dalam kitab tu, ada. Kitab saya ada tu. Ada kan? Jangan duk kata saya konak. Lah, tu saya terus tendang beli kitab tuan-tuan tak mau. Betul tentang kata saya main merah tuan-tuan. Semua. Dia tulis tu. Nak ulah ke tak payah ni? Ulah nak. Ada apa tu kan? Nak tangkap apa tu? Dia kata kalau duduk dengan binatang pun handuk buat naya. Dia naya ni tak apa nak seronok kan? Dia kena terjemah main bahasa utara. Boleh? Boleh tak? Duk buat berdajil kat binatang pun masuk neraka, tambah buat berdajil kat orang. Tu aku sedap. Sedap tak? Dia kalau buat anaya dia tak sedap, dia jadi serupa duk mengajak kau belah Damansara. Membuat anaya kepada binatang pun telah boleh memasuki neraka. Apatah manusia. Apalah bapa abang dia. Ni bagai nyok oi. Ni utara. Dia kena tukar ke utara. Utara lah guna. Hang duk buat dajil kat binatang pun hang tak salah. Apatah lagi hang duk buat tanglak dajil dekat manusia. Tak boleh duk buat naya lagu tu. Jangan. Tuan-tuan, nu hadis ke-12 nu sedap. Hadis ke-12 nu sedap. Hadis ke-12 tu ni duk nak habis ni. Kau tuan-tuan balik baca ni riak ni. Saya nak habis syarah ni pun panjang. Sikit kita habis buang. Nak buat lagu mana bayak dah. Baca juga lah. Pak Zu pun dia salam cekuk awal. Maka cuba bayangkan betapa besarnya dosa kalau penyiksaan itu dilakukan kepada manusia yang merupakan sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau penyiksaan itu dilakukan terhadap orang yang beriman dan bertakwa. Dia duduk kona ke dekat tu. Hei. Nak ulah seriau. Tak ulah geram. Tu dia duk abang tu. Duk naya dekat orang beriman tuan-tuan. Duk naya dekat orang takwa tuan-tuan. Bukan orang beriman, orang bertakwa ni minta apa? Minta nak masuk masjid dia. Orang tanya, Ustaz, malam ni ulah lah sikit Ustaz. Pasal isu apa dos ketiga tak boleh masuk masjid. Saya bukan tak mau ulah tuan-tuan ni. Duk ulah lebih pada tu dah sebelum ni. Saya tak mau nak ulah malam ni sebab saya takut saya sebab. Saya takut saya sebab lagi tuan-tuan. Saya orang Kok Diang, duk hutan Palas. Tuan-tuan tahu kampung hutan Palas ni semua keturunan pahlawan. Kami bukannya ni heran ke orang. Dia ni darah-darah pahlawan mengalir dalam badan ni. Pantang kami sebab dengan teriak. Yang tu ya. Tapi bab ni saya tak berani nak ulah. Takut lagi saya sebab tuan-tuan ni. Mau teriak dia panjang cerita. Sedih tuan-tuan. Tengok video mereka hantar nak pergi masjid tak boleh masuk. Rindu nak semayang. Hampak sejadah tepi jalan. Semayang. Kalau tuan-tuan ada iman, tuan-tuan ada takwa, tuan-tuan ada hati, tuan-tuan tengok benda tu. Kalau tuan-tuan tak boleh jatuh air mata, tuan-tuan pergi lah hati tuan-tuan ada something wrong. Kita bukan duduk di Israel, tuan-tuan duduk di Malaysia. Saya sedih, saya bak betul tuan-tuan, saya sedih. Dulu kata 2 dos selesai, kita pakat pergi cucuk rasa selesai, tak selesai pula. Bulan 4 Mamat tu kata apa dia? Mamat tu segan nak sebut nama.
Mamat tu, hak bau tak kerti cukup, hak rambut serabut mamat tu. Kenal mamat tu? Nama apa kajol ke apa ke? Dia kata apa? Mamat tu kata apa tuan-tuan? Yang mana orang tua-tua warga emas yang berusia 60 tahun ke atas dan penerima vaksin Sinovac yang tidak ambil dos ketiga, mai sejahtera bertukar menjadi warna kuning. Daripada warna kuning kepada warna putih. Tuan-tuan bayangkan Ramadan ni ramai mana lagi yang tak boleh mai sembahyang di masjid dan di surau. Sebab apa? Mai sejahtera dia daripada warna kuning bertukar kepada warna putih. Tuan-tuan, ni bukan cerita politik, tuan-tuan. Ini bukan cerita politik. Saya abang dia kat tuan-tuan, saya pun dah menyampah meluat nak ambil tahu hal politik ni. Tapi yang ni cerita bab hak kita orang beriman, hak kita orang Islam. Kita nak beribadat, kita nak sembah Allah, kita nak main rumah Allah. Saya ulang, kita duduk di Malaysia, bukan kita duduk di Israel. Kita bukan duduk di Bosnia. Tuan-tuan, dalam bab ni saya bukan saya nak bertahan, tetapi saya rasa wajib untuk saya bercakap. Tuan-tuan jangan duk tibai pejabat agama, jabatan agama. Bukan saya nak pertahan ke apa, tak. Sebab kita tahu macam mana. Mereka pun tak reda apa yang berlaku. Saya, kawan-kawan saya apa tuan-tuan, telefon, terima kasihlah ustaz, tolong duduk kami juga. Saya kata bukan aku nak tolong hampa, aku takut hampa duk halang aku ceramah. Dulu hampa halang dah. Tapi dalam isu ni rasa mereka tak reda. Lepas tu saya kena tahan mereka. Sebab tuan-tuan duk sebat tak kena tempat. Tuan-tuan nak tahu tak tuan-tuan, pegawai KKM, pegawai pejabat agama dengan pegawai polis telefon saya. Telefon ni, jabat agama ada 2-3 orang telefon, terima kasihlah ustaz, tolong kat kami. Saya kata dulu apa marah aku? Dulu lah. Ni ustaz biar abang lah kat masyarakat ni ustaz. Ni ustaz tolong habak ni, jangan duk habak jabat agama mana telefon. Saya tak habak. Dia kata ustaz, yang mana yang tak ambil dos penggalak, yang mana yang tak ambil apa dos, barang dos pun, lepa nak pergi semayang, lepa pergi lah ustaz. 2 benda ya jangan buat. KKM pun kata lagu tu, pejabat agama pun kata lagu tu, polis pun kata lagu tu, orang masjid pun suruh saya bercakap. Bukan masjid ni lah, masjid lain. Apa dia yang lepas suruh cakap? Nak pergi masjid, pergi. 2 benda ya jangan buat. Yang pertama, jangan telefon minta kebenaran. Ni pun jangan telefon minta kebenaran. Tuan-tuan telefon, contoh telefon mai pengurusi kita Pak Su. Waalaikumsalam Pak Su, saya nama sekian. Ya. Ni saya nak tanya nak pergi mayang Jumaat lagi ni. Ada? Saya ni tak ambil apa vaksin pun nak boleh pergi, tak boleh pergi tak? Pengurusi nak jawab serba salah. Siapa pun dia tak kenal, tahan nak buat pelajar aku. Jangan telefon. Jangan telefon jabat agama ni, kami tak ada ambil vaksin. Jangan telefon. Jabat agama kata jangan telefon. Bila telefon, kami nak kena jawab lagu arahan. Tu yang mereka pekat depan. Kami tak ada apa lah, telefon pergi polis tengok. Polis kata kami tak ada masalah telefon jabat agama. Pakat nak lepas.
nak tak bagi pi berdosa, nak bagi pi salah undang-undang sebab hang telefon. Dia kata pi, jangan duk minta kebenaran, pi buat tak tahu lah. Yang kedua, jangan duk buat depa kata apa dia, jangan duk cerita ke orang. Ni pun masalah tuan-tuan juga. Habis mayang duk minta rokok dan kat rumah aku pergi mayang masjid. Jadi dia tak kata apa pun, bukan dia tak kenal aku siapa. Ni pun semang derah tak kena tempat. Kami geng pahlawan di hutan padas kok dia pun tak semang lagu tu. Ni saya nak bang, jangan minta kebenaran, jangan duk cerita ke orang, pi je. Faham ke tak? Buat tak tahu ya. Sebab kita tahu tuan-tuan yang duk telefon saya daripada pejabat kesihatan. Terima kasih ustaz cakap lagu ni ustaz. Terima kasih ustaz pi habak kat depa lagu tu ustaz. Polis, terima kasih ustaz. Ada seorang anggota polis tu main jumpa saya berkabat. Saya mak saya duk kata hang kalau duk halang orang pergi main aku tak redha hang jadi anak aku. Hang nak kemas sangat duk halang orang nak pergi mayang. Sebab tu saya minta tuan-tuan, kita jangan duk peleceh orang hang nak pergi semayang. Alah pok-pok ni Jumaat orang tak pergi pergi kelut. Dah masjid kemas pun. Tuan-tuan, dia kalut tak boleh pergi semayang Jumaat pun, sekurang-kurangnya dalam hati dia masih ada iman. Jangan duk peleceh orang nak main masjid tuan-tuan. Ada orang kita akui betul, dia mayang waktu tak main, Jumaat dia main. Tapi hati dia masih ada kerinduan untuk pergi ke masjid. Bagus ke tak tuan-tuan? Sebab tu saya tak mau kata kat siapa lah. Saya tak mau nak kata kat siapa lah. Saya tahu tuan-tuan, serba salah habis kawan-kawan kita di Jabatan Agama. Serba salah habis. Saya tahu. Ustaz tahu macam mana? Saya tahu. Mereka hubungi saya, mereka duk mengeluh, mereka hubungi saya. Mereka tahu. Yang telefon teriak, yang jumpa saya peluk, terima kasih lah. Saya tahu tuan-tuan, mereka pun orang. Kadang-kadang mereka ni pun tak cucuk. Dia kata, demi Allah Ustaz, kami tak mau halang orang nak pergi semayang. Jangan telefon minta kebenaran. Dia kita akui kalau PKP pertama 3 bulan tu tuan-tuan, kita bolehlah fikir lagi nak putihkan rantaian. Lah, duk halang pergi masjid pun 27,000 juga. Saya bukan nak hasut ni sahabat lah. Saya bukan nak hasut. No, saya bukan nak hasut. Sebab tu tuan-tuan, mana negeri pun saya nak abang kat tuan-tuan, saya tak pernah kritik Jabatan Agama. Sebab saya tahu hati perut mereka lagu mana. Kami terikat ustaz, kami pegawai bawahan. Kami nak cakap apa? Yang putih benda ni ustaz bukan kami. Kami diberi arahan. Ini saya nak pesan dekat Mamat tu. Mamat Rembau tu. Okey, tak apalah, tak bagi orang yang tidak cukup booster, yang tak ambil booster dose, yang tak cukup apa ni, tak apalah, tak boleh pergi masjid pun, kita redalah tuan-tuan, redalah. Cuma saya nak tanya tuan-tuan, bukan saya nak hasut, saya nak tanya, setuju tak tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan, bila pilihan raya nak main ni, yang mana yang tak ambil booster dose, jangan keluar pergi mengundi. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Kita buat ketetapan kita. Setuju ke tak? Yang mana yang tak ambil vaksin, jangan keluar pergi mengundi. Setuju ke tak? Jangan duk main merayu kita suruh keluar pergi mengundi. Setuju ke tak? Bukan saya nak hasut tak. Saya tanya tuan-tuan.
Masa tu jangan duk main merayu kat kami. Jangan lupa nak keluar pergi mengundi. Oh, no. Kami tak ambil booster dose. Kami takut Omicron. Tuan-tuan boleh cakap lagu tu? Boleh cakap lagu tu? Tuan-tuan bisa tengok tak cerita Madu Tiga? Bila mana Abang Jamil menikah dengan bini nombor 2 Cik Asnah. Hari Kak Latifah dengan Cik Asnah main pejabat Abang Jamil lah. Lepas Abang Jamil berlangak dengan lori taik. Ingat? Bila Cik Latifah main, yang main peranan masa tu Pak Mentua Abang Jamil. Bapak tak suka kamu kacau Jamil. Okey, nu Cik Asnah mai. Cuba tengok Ahmad Nisbu tukar cakap orang putih. Ini pejabat ada undang-undang. Tuan-tuan mau cakap dengan mereka, seling lagu tu. Kami tidak ambil booster dose. Kami khawatir di saat kami beratur di pusat pengundian Omicron datang. Serius, tuan-tuan gelak ni serius. Saya duduk tengah bagi taklimat perang, tuan-tuan duduk gelak. Ni lebih kurang Rusia dengan Ukraine, tuan-tuan tahu ni. Kalau nak main masjid, nak berdiri 5 minit pun tak boleh. Apatah lagi nak berdiri 15 minit, nak masuk pusat pengundian. Yang mana yang tak ambil vaksin, yang mana yang tak ambil booster dose, setuju ataupun tidak, kita ramai-ramai jangan keluar mengundi PRU ni, tuan-tuan. Setuju ke tak? Hak kita. Ni bukan saya nak hasut dah. Masuk stadium tak apa, masuk mall tak apa. Saya tak salahkan Jabatan Agama sebab mereka terpaksa akur dengan peraturan yang dibuat. Dan kita tahu mereka ni pun tak redha dengan apa yang berlaku. Sebab tu saya kadang-kadang duk baca komen tu, tuan-tuan. Saya baca komen tu kadang-kadang saya rasa galat jugalah. Tibai Jabatan Agama ni dajjal. Oh, tuan-tuan. Jabatan Agama ni ikut Yahudi. Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan ribah parang tak kena orang. Jabatan Agama mengikut undang-undang. Saya pun tak faham kadang-kadang, tuan-tuan. Dulu kata 2 dos selesai. Dia punya varian dulu ni Delta dengan Alpha lebih ganas daripada Omicron. 2 dos boleh lawan varian yang ganas. Bukan 2 dos ni tak mampu nak lawan Omicron yang lemah ni. Dia duk main pula 27,000, dia duk main pula 28,000. Habaq dengan dia. Mau sehari juta pun kita tak heran lah. Betul ke tak? Tak tahulah, tuan-tuan. Saya perasan kalau ikut angka tu, perasan kita seorang-seorang ni 5 kali dah kot kena COVID. Tuan-tuan pergi ke Turki, tuan-tuan pergi negara lain, tak ada duk kalut. Kita yang kalut. Tak ambil vaksin, tak ambil booster dose. Saya nak buat lagu tu ya. Saya rasa saya nak buat lagu tu. Tuan-tuan, saya tak paksa. Nak buat. Kalau sampai tahap mendesak sangat, bubar je parlimen, saya takkan pergi mengundi. Sebab saya tak ambil booster dose. Saya takut. Masjid pun aku tak pergi, nak pergi mengundi. Allah tak nak tanya nak jawab apa.
Cuma saya dengar ada sinar di hujung terowong sikit. Alhamdulillah, doakanlah bagi baik-baik. Bila kita duduk desak, bila kita duduk bagi cadangan, saya dengar lah ni ada dah. Bila kita hantar surat, hari ni kita buat sidang media, kenyataan media, bukan sidang media. Saya dengan rakan-rakan dari NGO Islam buat kenyataan media yang kita dengar maklumat. Alhamdulillah, benda ni disambut baik oleh mereka. Kemungkinan tuan-tuan lepas ni, yang mana yang tak ambil vaksin, yang tak ambil booster dose, apa dos, akan dibuat satu tempat khas untuk solat Jumaat. Cukuplah, saya kata. Jangan tak bagi orang solat. Kita tak main masjid, tak apa. Kalau mereka sediakan dewan terbuka, siapa yang tak cucuk, pergi semayang tentu. Siapa yang tak ambil booster dose, pergi semayang tentu. Alhamdulillah dah. Jangan halang. Saya minta sangat-sangat kat tuan-tuan nak. Memang kita geram, memang kita marah. Cuma marah biar kena orang. Tuan-tuan tiba orang masjid, tak kena tuan-tuan. Saya nak tanya pengurusan masjid Baganyok ni, kalau ikut hati ni, nak jarak kan nak rapat mayang tu? Rapat. Bukan takat duduk rapat sah. Satu kain blackout pun kita mau kalau boleh. Buat tuan-tuan duduk gelak ni, buat semua. Ikut hati. Tiba-tiba tuan-tuan tiba orang masjid ni mengikut Dajjal. Mau buat ni tak dengan Dajjal semua. Dia kata ke orang, buat ni buat hangat je lah. Tak teruk kena geng jabatan agama, jabatan mufti, kesian tadi tengok dia buat. Keluar jabat pun meloko. Kawan-kawan dia ada ramai juga duk jabat agama, buat apa ni Allah teruk saya. Seminggu ni perasaan 16 kali ada kot duk kena Dajjal atas kepala dia kata. 16 kali ada. Kesian. Saya nak abang satu cerita kat tuan-tuan saya dengan game jabat agama ni. Ada satu kisah. Bulan 1 baru ni. Di Kedah, cerita ni di Kedah. Saya pergi mengajak satu masjid, balik malam tu. Esok satu pegawai agama telefon. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Ni anak ni Syekh. Ya Tuan Syekh. Dah apa Tuan Syekh? Malam tak main mengajak di daerah anak kan? Dah Tuan Syekh. Macam mana masjid tu? Okey lah. Okey pak ni. Entah duk mengajak bulanan lah masjid tu. Alhamdulillah Tuan Syekh. Ni nak pesan sikit kat entah ni. Dah apa? Abang kat geng masjid. Kalau nak buat makan pun jangan buat kat luar. Masuk makan dalam bilik-bilik menarik. Siapa Tuan Syekh? Dia kata baru mana habis tangkap dengan mak. Entah duk makan malam. Dia whatsapp main kat no. Jenis kaki repot ni. Kami habis ngajak, mereka buat meja depan tu makan, lapar. Tuan-tuan tahu tak, mengajak ni lapar. Tuan-tuan bukan tahu, tuan-tuan duk gelak ke. Ustaz mengajak ni lapar nak ambil, bukan tuan-tuan tahu. Habis mengajak duk makan, mereka tangkap gambar. WhatsApp main dekat tu Syekh ni. Dia kata pok ni pun tak ada hati perut. Oh, dia kata benda sikit-sikit nak tengok gambar. Tu pegawai agama. Mereka pun bukan setuju dengan SOP yang berlaku ni. Tapi mereka tak ada kuasa tuan-tuan nak lawan. Nak bangkit lawan mereka tak ada kuasa. Lah buatlah. Jangan bagi orang komplain sudah. Sebab tu saya nak pesan lah, kalau dalam kampung ni ada jenis kaki repot, kita doa mudah-mudahan dia ni Allah Ta'ala bagi mati pucuk. Amin. Ya Rabbal mati pucuk. Minta maaf ustaz lain mungkin kita doakan mudah-mudahan ia mendapat hidayah. Ustaz lain aku doa mati pucuk. Biar jenis jahat lagu hang ni pemampus tegang jangan ada keturunan dah. Yang kedai kok, kedai judi yang tak pergi kacau, orang nak main semayang hang kacau. Betul ke tak? Duk repot jabat agama apa? Tu game jabat agama kacau. Puak ni taibeh jabat agama, bukan taibeh dia tu. Sebab tu saya, tuan-tuan tak apalah, tuan-tuan. Tuan-tuan tak setuju tak apalah, tuan-tuan. Tapi nak kata tu tuan-tuan kena tengok pula. Kita kata tu betul orang ke tak? Betul orang tu ke tak? Nayo tuan-tuan.
Saya kadang-kadang dengar apa ni tu imam ni mengaji balik masjid dia, pi duk ikut dajjal. Allah, tuan-tuan. Sebab tu saya nak abang dekat orang politik ni, tuan-tuan tolong sampai. Ni bukan ceramah politik, tuan-tuan nak. Tolong sampai video ni. Ya, kami rakyat di bawah redha lah. Bila ketetapan dibuat oleh orang politik ni, tuan-tuan, oleh menteri ni, yang mana yang tak ambil booster dose orang usia tua, yang mana yang tak ambil booster dose bagi mereka penerima vaksin Sinovac, mulai April ni Mai Sejahtera bertukar jadi warna putih. Kita redha. Dan mungkin bertukar jadi warna putih bulan 4, dia akan masuk bulan Ramadan. Bermakna ramai umat Islam tidak boleh beribadat di masjid dan surau dalam bulan Ramadan ni. Tak apalah. Kami berdoa ke Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terangkat dosa-dosa kami semua, kerana kamu yang tidak bagi kami beribadat. Tapi kamu ingat, bila sampai masa pilihan raya, kami akan ambil langkah kami pula. Kami takkan keluar mengundi. Kerana apa dia? Sebab kami tak lengkap vaksin. Ingat, senang nak pergi beratok 15 minit kerana nak pangkah bagi hampa naik. Tiba-tiba kami kena Omicron. Sama, ni mesej saya kepada orang politik ni. Tuan-tuan jangan duk tibai jabat agama. Tuan-tuan jangan duk tibai jabatan agama. Tuan-tuan jangan duk tibai mufti-mufti ni. Tuan-tuan jangan duk tibai orang masjid. Sebab yang ni tak boleh nak buat apa, tuan-tuan. Orang masjid nak buat apa? Tuan-tuan duk tibai polis-polis kat bawah ni, tuan-tuan. Polis-polis ni pun tak reda. Sebab apa saya kata lagu tu? Sebab mereka telefon dengan hati mereka, mereka cakap dengan saya. Kami tak reda, ustaz. Kita tengok tu, ada jaga pagar tu. Ada makcik yang jaga pagar. Dia hantar main video kat saya. Bila kawan tu tunjuk, makcik tu kata minta maaf dek. Makcik tu rela. Tak maaf dek. Makcik dapat arahan yang mana yang tak ambil booster dose tak boleh masuk masjid, cik. Tak maaf dek. Makcik tu teriak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita, tuan-tuan. Amin. Ya Rabban. Saya nak cerita kat tuan-tuan, 2 minggu lepas saya sembahyang Jumaat satu negeri. Tahu abang negeri mana? Saya outstation. Itu ni. Pergi sembahyang Jumaat dekat satu masjid tu. Berdiri 15 minit. Nak masuk sembahyang Jumaat, duk pegang telefon, nak tunjuk Mai Sejahtera. Hak jaga tu Bangladesh. Budak rakyat Bangladesh. Dulu mereka nak masuk negara kita, kita tanya mereka. Lah kita nak masuk masjid, mereka tanya kita. Hebat tu. Duduk berdiri 15 minit. Omicron tak ada kan tu. Masuk bi saya bawa kain rida di atas bau ni. Allah, tuan-tuan, nak beratok, nak bawa sejadah tu tengok tenang ke? Bawa kain rida. Lepas tu dia tanya, Mai Sejahtera? Saya membuka. Dia mana okey. Sijadah? Sijadah. Saya kata jadah tak ada, ni ada lah. Itu bukan sijadah. Saya kata yang ni lebih besar jadah dengan hang-hang boleh mayang tepi aku, kata. Sejadah boleh duduk seorang, ni 2 orang pun boleh duduk. Tak boleh, hanya sijadah saja. Sijadah, dia tak panggil sijadah, sijadah. Saya kata yang ni besar dah, jadah. Enggak. Bos, dia terus tengok dekat dia punya postguard je, dia berbubuh kotak A4 tu. Kain rida, pangkah. Sejadah kecil alapik kepala tu, pangkah. Sejadah besar raik, kain tola, pangkah. Apa beza sejadah dengan kain rida, tuan-tuan? Dua-dua ni nak lapik kita. Bukan kata jadah wa makin cukin pun mayang lah. Tak boleh, sijadah saja. Saya kata, aku beratok 15 minit kerana sejadah dia tak boleh masuk. Sijadah saja.
Saya tak ada, aku nak sembahyang. Tak boleh tuan, tak boleh tuan. Sijadah tak ada. 15 minit saya beratok nak sembahyang Jumaat. Lah kali tak boleh sembahyang, balik bodoh lagu tu ya tuan-tuan. Kerana sejadah ya. Saya nak abang, saya tak redha. Di depan Allah, kerana dosa saya tak sembahyang Jumaat hari itu, saya tak akan bertanggungjawab. Tak apa, pilihan raya kita tak pergi keluar Mangkah. Sebab tak ada sijadah. Mai nak pilihan raya, nak suruh kami pergi Mangkah hampa. Sampai dalam bilik tidur, hampa main usung buat pergi Mangkah. Ya, saya nak maklum yang mana yang tak ambil vaksin. Saya bukan nak hasut. Fikir tengok. Tuan-tuan setuju tak saya cakap begitu? Allah, tuan-tuan ni. Kerana angkara orang politik, tuan-tuan, orang agama kena bala. Buta ustaz-ustaz jabatan agama, ustaz-ustaz jabat agama, buta ya kena maki. Buta ya. Mufti-mufti kena maki, buta ya. Allahu Akbar, inilah fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman, tuan-tuan. Allah.